Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So hari ni dekat atas meja ni kita ada satu lagi penawaran Android tablet mampu bilik bawah RM900 iaitu daripada T-Class, modelnya adalah T40 Plus, di mana dekat Lazada ni korang boleh dapatkan ketika video ini dirakam sekitar RM819 membawa kepada ke atas lah, depending kepada package apa yang korang ambil. Dan setelah menggunakannya selama beberapa ketika, aku boleh katakan dia serupa macam T-Class M40 yang lepas. Dia serupa macam B-Max Pad itu hari. Cumanya dia ada sedikit sebanyak refinement yang aku boleh katakan mungkin penting, mungkin tak penting, yang kita akan bincangkan throughout the video. Jadi kalau korang tahu lebih lanjut tentang T-Class T40 Plus ni, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So macam korang nampak dekat atas meja kita ada dua benda lah. Satu dia punya casing ni. Sebab apa? Again sama macam video yang lepas, untuk tablet-tablet daripada China ni, aku nasihatkan korang kalau korang nak dapatkan aksesori dia, beli bundle siap-siap. Sebab apa tau? Sometimes dia punya casing ke dia punya keyboard ni susah korang nak cari aftermarket dekat Malaysia. So better korang order siap-siap lah. Alright, jadi jom kita buka je. Jadi macam korang nampak, ini adalah casing yang didatangkan sekali kalau korang beli. Semi-transparent rubber, nice punya. Lebih kurang macam B-Max yang lepas lah. Tak lebih, tak kurang. Alright, so ini adalah dia punya kotak dia. So similar macam T-Class yang lepas, ada brand T-Class, ada Chinese wording sikit. So ini adalah modelnya again T40 Plus. Ini adalah the latest 2021 punya offering ketika video ini dirakam, iaitu sekitar Oktober 2021. Variannya ini adalah 8128 guys. Dan of course dia support untuk dual 4G punya SIM card. Dia punya bateri dia adalah 6600 mAh dan dia support untuk pengecasan pantas 12 watt saja. Taklah begitu pantas. Alright, so itu saja. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So dekat dalam korang akan dapat dia punya tablet. Kita letak tepi dahulu. Sambil tu aku tekan butang on dekat sini. Biar dia boot up dulu. Alright. So dekat bawah ni korang akan dapat dia punya manual books yang usually kita takkan baca ni lah. Alright, dan dekat sebelah sini korang akan dapat dia punya charging brick. Again 12 watt. Okay, 12 watt. Dua kaki ini adalah global set, global ROM. Dengan kabelnya adalah type A to type C. Luckily dah guna type C lah. Alright, so itu sahaja dekat dalam ni. Kita keluarkan daripada dia punya plastik ni. Alright, so sementara nak tunggu boot up ni, kita kemas dahulu guys. Korang stay tune kejap. Okay, so tablet pun dah di-boot upkan. Jadi first thing first, kalau korang beli, dia datang hadir dengan siap-siap screen protector. So aku tak buka lagi, kita buka. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So dekat belakang ni pun ada dia punya plastik dia. Kita buka. Alright. So first thing first, okay, kalau korang dengar, so ini adalah dia punya lock screen dia. Alright. So dia menggunakan sama ada face unlock ataupun pin. Dia tak ada apa-apa fingerprint punya reader, sama ada physical maupun in display. So macam korang nampak, ini adalah dia punya OS dia. Kita check dia berasaskan Android apa. Okay. Okay, so dia berasaskan Android 11 guys. Android 11. Dan typical China Android tablet ni, dia punya OS dia macam ni lah. Dia macam near to stock tetapi berkotak-kotak macam ni lah. Dia macam vanilla punya Android dulu lah. Dan ini adalah maximum brightness lah. So agak overblown dekat screen. Okay, dia punya kita panggil dia punya sensor untuk landscape dan juga portrait ni bukanlah paling sensitif, tapi yet still boleh lah digunakan. So kita reducekan balik dia punya brightness dia supaya tak mengganggu video. So kita letak pada 50%, 50%. Alright, nice. So macam korang nampak, ini adalah paparan dia 10.36 inci, IPS LCD 1200 x 2000 punya pixel per inch. So bukanlah yang paling sharp, bukanlah yang paling lawyer punya. Boleh digunakan untuk sekadar penggunaan casual, no problem. Kalau korang nak tengok Netflix ke video ke media sosial, nak bergaming pun should be tak ada masalah lah. Dia boleh dikatakan lebih sharp daripada typical budget Android tablet seharga dia ni. Tetapi tidaklah begitu sharp macam tablet Samsung ke ataupun yang lebih branded lah. So far so good. Jadi dari segi dia punya design dia boleh dikatakan agak simetrik, nampak macam modern. Dia punya design wise lah, aku boleh katakan display ke apa-apa benda pun lebih kurang sama macam di Max Pack itu hari.
totally the same, cumanya beza dia adalah dari segi dia punya bentuk kamera belakang itu saja. Alright, di mana dekat sini adanya selfie kamera 5 megapiksel. So far so good, macam itulah bentuk dia. Alright, so untuk display, jom kita buka YouTube je, kita try tengok kualiti dia punya viewing angle semua. Right, so far so good lah, boleh lah kan. Bagi aku quality wise boleh dikatakan agak acceptable. Pada pandangan mata kasar aku, kalau tak cari betul-betul korang tak nampak sangat lah kekurangan pixel berapa. So far so good lah, above sedikit daripada Full HD untuk tablet seharga dia ni lah. Viewing angle aku boleh katakan so far usable lah, tak adalah rasa macam teruk sangat ke. So far color reproduction dia pun nampak okay lah, nampak just nice. Okay, right, so far okay lah. Dia punya untuk dia punya display dia, aku boleh katakan sangat-sangat memuaskan lah untuk kelas harga dia again. Alright, now alang-alang kita dah tengok YouTube ni, jomlah kita dengar dia punya speaker macam mana ya. Sebab apa? Dia ada quad speaker. Katanya ada quad speaker. Alright, alright, aku kuat kan. Ini adalah maximum kan. Okay, speaker wise aku boleh katakan cukup lantang, cukup kuat. Bukanlah yang paling well tuned, tetapi cukup memuaskan. Yang paling penting adalah bila dia dah max volume, dia tak ada rasa ataupun kedengaran distort ataupun pecah. So far benda tu adalah satu positif ataupun kredit untuk tablet ini. Dari segi dia punya claim, so far dekat atas ni dia ada 2 speaker, bawah ni dia ada 2 speaker. Berbeza dengan Max Pad yang lepas, B-Max tu. Yang B-Max tu dia ada 4 lubang, tetapi sebenarnya ada 2 saja speaker. Dia macam tengah-tengah dia keluar antara 4 lubang tu. This time around bunyi kedengaran equal pada 4 lubang speaker grill ni lah. So aku boleh katakan should be legit quad speaker, ataupun at least dekat atas ada satu, kat bawah ada satu. Dia amplify kedua-dua lubang speaker tersebut lah, atas dan bawah. Kedengaran cukup balance. So far dari segi dia punya audio dia, aku boleh kata sangat-sangat memuaskan. Alright, now dari segi design-design lain kita try tengok. So dekat atas ni kalau korang boleh nampak, dia punya ada 2 speaker grill, ada volume rocker up and down, dan juga ada satu mikrofon dekat situ. Dekat bahagian bawah ni korang akan dapat dia punya another 2 speaker grill. Dekat bahagian sisi kanan ni korang akan dapat tak ada apa-apa, tapi dekat bucu ni sama macam B-Max Max Pad tu, adanya bicu audio. Design pun memang sama, nanti kita try put in comparison. B-Max tu ada dekat situ. So dekat sebelah sini terdapatnya dia punya port Type-C yang support untuk 12 watt pengecasan pantas. Adanya dia punya SIM card tray dan juga adanya dia punya on off button. Alright, kita try tengok dia punya SIM card tray dia berapa slot. Korang relax sekejap. So far dia punya SIM card tray dia ada 2 slot hybrid slot, 2 SIM card ataupun 1 SIM card, 1 micro SD card. So korang boleh expand memory card dekat sini. Should be a positive punya point. Alright, so dekat belakang ni kalau korang boleh nampak, ini adalah design dia. Dia adalah half plastik dan juga half boleh dipanggil sebagai magnesium aluminium. Again, design wise sama macam B-Max Max Pad. Kamera belakang adalah 8 megapixel. Kat sini terdapatnya brand Teclas. So yeah, overall design wise aku letak balik sini. Okay, so ini adalah Teclas T40 Plus. Ini adalah B-Max Max Pad. Kalau korang boleh nampak similarity dia, memang totally the same. Dia punya button placement, everything sangat-sangat serupa. Yang paling membuatkan aku mula-mula trigger dia adalah serupa adalah dia punya bicu audio. Kalau korang nampak bicu audio dia, dua-dua bertempat dekat bucu yang sama. So aku boleh katakan mungkin dekat China sana diorang OEM satu kilang yang sama lah. Ini semua hadir daripada kilang yang sama. Alright, so now jom kita try tengok dia punya kamera kejap Sebab apa, walaupun dia adalah 5 dan 8, tapi aku boleh katakan kamera yang selalunya hadir pada tablet-tablet Android murah ni boleh dikatakan kurang memberangsangkan lah. Alright, kita dah tengok. Alright, dari segi dia punya kamera interface ni macam ni lah 1, 2, 3 selfie. Alright, okay, macam itulah hasil dia. Taklah begitu bagus, taklah begitu useless. Kalau sekadar korang nak buat Google Meet untuk jadi webcam ke, should be no problem lah. So untuk tukar kamera belakang, korang kena tekan dot 3 ni. Dia macam Android dulu, korang switch macam ni. So ini adalah kamera belakang dia. Right, okay. Okey, kamera belakang ni memang boleh dikatakan kalau untuk sekadar nak ada boleh, tapi kalau korang nak snap notes ke apa, dia tak sharp sangat lah. Alright, now kita nak bercerita pasal dia punya wifi. Kita try buat wifi speed sikit Dekat tempat aku ni wifi speed dia tak begitu laju, tapi tak apa, kita try buat.
So far pada ketika ini bacaan adalah konsisten lah. Dalam kebanyakan masa kalau aku buat speed test macam inilah bacaan untuk line broadband Maxis dekat sini lah. Sekitar 15, kadang-kadang dia jatuh bawah 10 lah. So far bagi aku dia punya Wi-Fi punya IC atau Wi-Fi punya chip ni should be the latest one lah. Sebab apa tau, dekat dia punya spec sheet dia tak terangkan bahawa dia menggunakan Wi-Fi 6 ke apa, tapi I believe dia tak pakai Wi-Fi 6 lah, mungkin Wi-Fi 5 sahaja. Alright, boleh dapat 10 Mbps. So konsisten dengan normal test kita dekat sini lah. Alright, dari segi performance, aku boleh katakan day to day again tak ada masalah. Dia akan ada hiccup here and there, tetapi untuk normal punya task, nak YouTubing, nak media sosial, nak gunakan untuk online class, Google Meet, Microsoft Team ke apa-apa, should be tak ada masalah. Malah dari segi AnTuTu aku dah buat, kita buka kejap. So untuk AnTuTu korang berjaya mendapatkan markah sekitar 232,134. Sebab apa tau, dia hanya menggunakan Unisoc T618. So dari segi dia punya chipset ni, dia adalah sama daripada M40 yang lepas T-Class. BMax Max Spec pun sama. Dia sama dengan kebanyakan Android tablet seharga RM800 macam inilah. So far dia menggunakan Unisoc T618 sebiji saja. So far tak ada perbezaan yang ketara antara kesemua tablet dalam price range yang sama. Alright. So dari segi dia punya multitouch, kita try tengok berapakah multitouch yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So far dia ada 10. Alright, nice. 10 multitouch adalah good sign untuk sebuah budget Android tablet. Alright. Kemudian kita tengok dari segi dia punya DRM info dia. DRM info dia, dia hanya mendapatkan wideband L3 sahaja. So bagi siapa kaki Netflix, korang faham sendirilah, L3 sahaja. Alright, security level dia. So far apa lagi? Okay, dari segi dia punya gaming testing, aku dah cuba main Genshin Impact. Kita try buka Genshin Impact Alright, kita dah masuk ke dalam Genshin Impact. Kita try tengok setting yang aku dah setkan. Okay. So far setting aku setkan kepada highest. Dan apa aku boleh katakan untuk highest ni, aku dah try main, dia tak begitu smooth lah. Yes, still playable, tapi tidaklah begitu smooth. Okay, kalau korang boleh nampak, boleh main lah, boleh main. Tapi frame drop memang merata-rata lah. Nampak? 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 Memang tak smooth lah. So, aku advise korang, kalau korang nak main game-game macam Genshin Impact ni, better korang set kepada low punya grafik setting, at least medium lah. Tapi medium bila korang main, aku dah test main, memang korang akan nampak grafik tu pecah lah. Sebab apa, tablet ni dia besar, jadi korang akan nampak grafik tu cantik lah. Ini boleh dikatakan agak acceptable. Tetapi kalau korang main pada highest grafik, dia akan mudah panas dan dia akan stuttering, lag macam ni lah. Yet still playable. Alright, itu untuk Genshin Impact. Dari segi PUBG Mobile, korang boleh dapatkan setting maksimumnya Smooth Ultra ataupun korang boleh dapatkan HD High. Manakala untuk Mobile Legends, korang boleh dapatkan Ultra grafik. Dengan HD HFR korang boleh on kan. Cumanya again, kalau korang main Ultra ataupun higher setting grafik pada kedua-dua game ini, play game tu bukanlah yang paling smooth. So aku advise kalau untuk mobile ni, korang boleh HD HFR, tetapi korang main mungkin pada medium ataupun at least high lah. Manakala untuk PUBG Mobile ni, mungkin korang boleh main pada smooth, high sudah cukup memadai. So far dari segi gyroscope, untuk PUBG dekat tablet ni tiada support untuk gyroscope. Korang just bear in mind lah. Alright. So far dari segi battery life pula, aku tak adalah nak test SOT ke apa. Tapi pada penggunaan aku yang normal, sedikit gaming, sedikit media sosial, kebanyakan masa aku adalah browsing, aku boleh katakan bateri dia 6600 mAh tu boleh long lasting all the day. Cumanya again, pengecasan dia tu 12 watt tu agak sengsara jugalah. So kalau korang nak cas tu, memang dia makan masa lebih kurang 2 jam plus lah. So kalau anda kata korang pakai tablet ni, just bear in mind about the battery punya charging. The rest aku boleh katakan performance wise, korang dapat apa yang korang bayar. Alright, so sebelum kita mengakhiri video ni, jom kita try pasang dia punya casing. Kita try tengok how does it looks. Bila dia pasang casing dia. Okay. So bila pasang casing macam ni lah rupa dia. So boleh lah agak kemas jugalah kan. Kalau anda kata korang nak belikan tablet untuk anak-anak nak buat online class, this should sufficient, more than enough lah. So korang boleh standkan dia kan. So bila jadi macam ni, kalau anda kata dia terjatuh ke, dirosakkan ke, kita tak begitu ralat lah. Dan apa yang korang bayar, korang dapat. Alright. So guys, kalau dari si konklusinya, aku boleh katakan dalam lambakan Android tablet mampu bilik daripada China ni, kita ada BMax, kita ada T-Class, kita ada macam-macam brand lah yang aku pernah bawa dekat channel ni. Aku boleh katakan kebanyakannya adalah tampak seperti OEM daripada kilang yang sama. Kebanyakannya menggunakan Unisoc T618, 8128, dia punya resolusi 2000x1200. Material dia adalah half plastik, half magnesium aluminium. Kamera depan dan belakang boleh-boleh aja. Speaker okey, bagi aku speaker wise untuk sebuah tablet murah, bagi aku cukup memberasakan. So bagi aku actually
apa yang korang bayar tu korang dapat lah. Kita tak expect much, kita tak expect more, kita pun tak expect less. Korang bayar RM800, korang dapat sebuah Android tablet dengan harga RM800. Alright, walau apa-apa pun, kalau anda kata korang ada apa-apa pendapat tentang pengalaman menggunakan T-Class ke tentang tablet ni, korang boleh letak kat ruangan komen dekat bawah. Alright. So guys, sampai di sini saja video kali ni. Kalau anda kata korang dapati video macam ni bermanfaat bagi korang, korang boleh klik kita subscribe kat bawah, dan loceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.